Abang hari ni mana ni? Hari ni ikut schedule kita pergi Luncai Mas sekejap lagi. So kita akan shoot Cik Kion kat Luncai Mas. Semua ready Okay. Kru baru. Hari ni baru join. Daripada Farid, dia lah pengasas Pulipa sebenarnya. Kau baca buku apa Farid? Music independent. Kau baru belajar indie. So, seperti yang telah dijanjikan dalam episod yang lepas, kali ini kita akan ke salah satu markas yang penting dalam industri muzik tanah air, iaitu Luncai Emas Sdn Bhd. Kali ini kita akan menggali perkara-perkara yang berkaitan dengan production dan marketing. Kita juga akan cuba mendapatkan perbezaan antara zaman dahulu dan zaman sekarang dan bagaimana Luncai Emas melaluinya. Jadi, tontonlah episod ni hingga ke akhir rancangan. Assalamualaikum, selamat petang. Waalaikumsalam. Cik Kion, terima kasih kerana sudi bertemu dengan kami untuk episod kali ini. Sebagai permulaan, boleh tak Cik Kion perkenalkan diri? Okey, terima kasih. Nama saya Muhammad Kirin bin Omar. Nama orang panggil dalam industri ni Kion Omar. Saya bertugas sebagai pengarah produksi di Luncai Emas Sdn Bhd. Dan saya menguruskan production yang dikeluarkan oleh Luncai Emas lah, seperti penerbitan album, program televisyen dan juga event. Secara profesional, career pribadi saya juga adalah seorang penulis lirik dalam industri muzik tanah air dan telah menulis hampir 150 lirik setakat ni yang dinyanyikan oleh pelbagai artis, dan ada lagu saya pernah menangi juara lagu tahun 2004. So, boleh tak Cik Kion terangkan apa itu production dan marketing dan juga skop bagi kedua-duanya sekali? Okey, production dan marketing ni daripada asal dia nama produk lah ya. Production tu produk dan satu proses untuk menghasilkan sesuatu produk lah, barangan dia. Tetapi dalam kes kita ni produk tu adalah lagu atau muzik lah yang kita rakamkan. Jadi itu production, dan manakala marketing ataupun pemasaran ya adalah cara mana kita nak memasarkan produk kita kepada masyarakat. Itu asas dia punya tu. Bagi production ni pula dia meliputi, kalau kita bercakap dalam skop kita lah, Luncai Emas, produk kita ada buat album. Okey, the end product dia adalah album. Jadi proses album tu berbincang banyaklah technical dia, berbincang dengan artis, siapa nak produce benda tu, orang yang bertanggungjawab menjaga production tu, dan kita rakamkan di studio dan dikawal dengan quality control yang baik. Lagu tu pun kita pantau juga, termasuklah arrangement dia, muzik dia. Tapi kalau macam artis yang kita ada, especially macam artis band, dia orang ni produce sendiri. Tapi kita pantau jugalah. Tapi kalau artis solo tu kita panggil producer luar tu produce, kita rekodkan dia sampailah ke peringkat rakaman, ke peringkat mixing dan hinggalah ke mastering. Jadi proses tu ada step by step dia lah, itu dikawal lah. Begitu juga dengan marketing, setelah selesai dia orang merakamkan dan kita telah masteringkan album itu, kita memikirkan cara mana kita nak jual produk lah. Kalau dulu, zaman dulu kebanyakan CD ya. Sekarang ni dah zaman digital, dia orang upload melalui single di platform-platform digital, streaming apa semualah. Jadi perbezaan tu adalah memang. Tapi cara maksud dia sama. Macam mana kita nak jual produk kita. Apa sebenarnya kepentingan production dan marketing ni bagi seseorang artis ataupun band? Okey, kalau production kita bercakap pasal QC ya, quality control ya. Quality control ni daripada bidang aktif kreatif
kualiti lagu tu sendiri, melodi dia, adakah mendapati kehendak pasaran sekarang. Juga selepas pada itu di-arrange, disusun muzik dia, ya, dengan cara yang dipercayai, memuaskan hati, menjaga mutu rakaman instrumen, drum, bass, gitar, keyboard, apa-apa juga alat lah, percussion ke apa ke, vocal punya quality dan di mix dengan baik. Dan even kita mencari tempat mastering pun, sekarang ni pun mastering banyak online, kita boleh master di UK ke Australia ke ataupun US, tapi konsep dia tetap sama lah, ada yang terbaik lah ya mastering tu. Dan itulah ending dia, hasil dia tu bila kita dah dengar master copy dia, syarikat berpuas hati. Apa-apa barang pun kalau kita nak mengawal mutu dia tu, sebab kita memikirkan penghujungnya adalah peminat, ya. Jadi peminat mendapat satu produk yang daripada sound dia sedap, nyanyian artis dia semua sedap, dan mutu lagu tu pun sedap lah. Sebab itu akan jadi khazanah kepada negara lah, khazanah tanah air lah, muzik. Once kalau kita tak boleh betulkan kesilapan kita bila benda tu dah rilis. Kalau kata dah rilis keluar, apa juga sekarang ni pun once dia dah rilis benda tu, dia sharing ke apa semua, you dah tak boleh kawal lagi dah. Jadi sebelum dia rilis tu kita pantau betul-betul. Okay. Dari segi marketing ni, sekarang ni cara promosi kalau dibandingkan dengan dahulu, dia agak berbeza, tapi target dia sama lah. Secepat mungkin kita boleh sampaikan information ni kepada masyarakat. Kalau sesuatu album ni keluar, kita nak beritahu ada album keluar daripada Luncai Emas. Kalau band tu band dah terkenal, kita kurang lebih kepada lagu dan macam contohlah Dato' M. Nasir nak keluar album baru. Kita tak perlu fokus siapa M. Nasir semua dah. Kan? Jadi kita fokus karya dia. Tapi kalau artis tu baru dan lagu tu baru, jadi kita ada dua fokus untuk memperkenalkan artis dan memperkenalkan lagu. Macam mana kita nak itulah memperkenalkan sebanyak yang mungkin lah. Jadi untuk cara terkini sekarang ni, kebanyakannya cara ni melalui channel-channel yang ada di digital lah. Kita sama ada kalau dia dengan video klip dah siap, kita akan uploadkan di YouTube dan try to push information melalui Instagram, melalui Facebook. Kita ada so nak linkkan dia pergi ke link video yang terbaru lah artis tu. Di samping itu masih juga kita bosan secara, kalau ada beberapa album ni kita buat press conference. Press conference ni kita announcekan kepada media. Kita media untuk dia tulislah report-report tu. Media pun sekarang ni pun dia keluar pun dalam online punya news juga. Jadi sekarang ni memang kita kena berfikir cara online ni lah banyak lebih. Cik Kian, nak tanya sikit. Kalau misal kata macam beza zaman dulu dengan zaman sekarang punya production and marketing ni. Macam contoh dulu Luncai Emas release satu album 10 lagu. Sekarang kalau macam sesebuah publishing tu dia release pun single. And then dulu kalau nak promote tu konsert bergerak. Sekarang mungkin konsert dia cuma konsert yang free. So perbezaan dia tu ketara kan. So macam mana Luncai Emas go through benda tu, perubahan. Kita bercakap pasal production dulu ya. Perbezaan production dahulu dengan production sekarang ya. Dulu zaman fizikal, sekarang zaman digital. Fizikal ni direkod waktu zaman tape, zaman pita tape tu. Saya ingat lagi tape tu 2 inci tebal ya. Satu tape tu boleh masuk 5 lagu. Dan direkodkan dan dipotong secara real lah. Kalau nak edit tu masa dia potong dia pakai pisau. Dia potong betul-betul sambung macam benda tu ya. Yang mana sekarang ni kita dalam konsep komputer cut and paste. Tu yang kejap-kejap dia cut, kejap-kejap paste kan. Tapi yang dulu real, dia potong betul-betul. Dan saya, waktu tu saya tak tahulah macam mana engineer. Kalau filem kita boleh nampak negatif tu. Tapi kalau audio kita boleh, macam ni nak dengar dia punch tu tepat. Ada part yang dia nak potong tu, punch, kat situ dia take note, dia garis, dia potong.
dia sambung balik. Itu beza waktu rakaman lah. Lepas tu saya berada dalam dua zaman yang lama dan zaman yang baru. Jadi ada perbezaan sound dia, macam kita dengar lagu-lagu 80-an, 90-an, kita rasa dia punya bunyi dia tu dia agak macam adanya depth tu. Dia ada depth lah dia punya tu. Yang sekarang ni pasal dia komputer ada agak nipis sikit dia punya ni sound. Cuma zaman baru ni dia banyak mempercepatkan proses lah ya. Sebab teknologi ni, tujuan teknologi itu memudahkan ya. Dia takkan kita buat satu benda tu makin susah. Jadi makin senang, makin cepat. Adalah benda-benda lama yang akan tertinggal dan terpaksa kita move on dengan benda baru lah. Itu dari sudut production. Banyak lagi lah, bukan itu rakaman aja yang apa tu mastering dia apa semua pun ada juga perbezaan dia. Jadi saya berkawan dengan ramai juga studio engineer yang apa semua, dan dia orang terpaksa belajar cara baru ni, belajar dengan zaman sebelum Pro Tools. Kita ada Cubase kan ya. Pro Tools semua sekarang ni dengan software dia, setiap 6 bulan ada software baru, lambat tinggal. Itu yang perbezaan dia lah. Okey. Cuma dari sudut marketing, pemasaran, dia waktu yang saya rasa dia, kita boleh katakan zaman 90-an tu sangat meriah lah. Actually 80-an ke 90-an sampai tahun 97 lah ada drop lah ekonomi apa semua, tapi waktu tu sangat meriah. Satu syarikat, mana-mana label pun dia akan keluarkan sekurang-kurang dia 1 atau 2 album sebulan. Kalau dicampur dengan kompilasi, dulu saya ingat waktu BMG dulu, waktu besar dulu, dia ada 25 artis. Waktu dia besar dulu, dan dia ada, tak tahulah, mungkin 60-70 orang pekerja. PR dia ada 4. Sekarang ni satu orang jaga banyak benda. Macam tu lah dia punya tu. Dan bila nak keluarkan produk album ni, macam kita nak keluarkan produk macam orang nak kahwin lah. Ni artis tu adalah pengantin, kita nak perkenalkan dia daripada public, dia diraikan dengan press conference, dengan apa semua, kita jemput media apa semua, kita cerita. Jadi artis pun perform 1-2 lagu yang mana kita masih menjalankan juga. I think kita punya artis pun kita pernah buat press conference juga. Cuma saya kata tadi, cuma online punya news saja lah keluar je. Blogger apa semua lah. Dulu tak ada blogger, tak ada apa semua. Semua apa printing punya apa ni, akhbar-akhbar semua kan. Majalah TV pun ada datang cover. Jadi satu lagi tu, artis, keseronokan artis ni bila dia dibawa ke radio station, dan radio station ni waktu tu pesaing tak ada. Semua radio dimiliki oleh kerajaan, RTM. Ya, jadi RTM ni pula dia bukan satu aja, dia setiap negeri ada. Jadi artis dibawa menjelajah, pergi mempromosikan album tu di Terengganu, di Kedah, di Johor. Jadi dia pergi bukanlah ke radio station tu, lepas tu dia buat persembahan di mall. Di mall, jadi dia bertemu dengan peminat. Jadi dia sign autograph. Dia sangat meriah. Jadi kat situ pun waktu promosi tu pun jualan pun meningkat. Waktu promosi tu dia berkenalan dengan radio. DJ pun kenal dia lah. Okey, saya ingat saya nak bercakap hati ke hati dengan yang orang yang nak jadi artis di luar sana ya. Yang ada memang nak buat album, nak buat single, nak tubuhkan band. Pesanan saya, kerjaya artis ni serius. Jangan ambil mudah, sebab jangan terikut-ikut orang. Di Luncai Emas kita percaya, kalau you memang dah ada bakat, you boleh bercerita, you yakin dengan bakat you, muzik you nak pertengahkan, you go for it. Teruskan. Cuma cari peluang-peluang macam mana nak bertemu dengan orang-orang industri yang dah boleh membantu. Ini semua kita dah lihat pada band-band sebelum ni lah. Yang kadang-kadang dia orang suka-suka je bang, tengok kan. Tapi sometimes benda tu jadi, dia orang baru nak itu yang kadang-kadang dah menang, baru nak masuk kelas vokal. Itu yang pelik kan. Dalam program-program TV ni lah kan. Macam mana kau tak masuk kelas vokal sebelum ni? Bawa pendekatan seni ni sebagai sebuah kerjaya yang serius. Sebab saya sendiri penulis lirik, saya telah menikmati royalty saya sendiri.
daripada sudut lirik ya. Selain pada bekerja ni dapat gaji ke apa semua, royalty saya membantu saya. Tak sebesar Dato' M. Nasir lah. Tapi membantu saya lah, banyak lagu-lagu hit yang masih bermain lagi. Sebab macam kalau kita nak jadi komposer, kita ngerti buat satu lagu yang boleh jadi evergreen. Bila evergreen ni setiap tahun dia akan di-collect. Dan saya salah seorang anggota ahli member of MACP yang menerima royalty setiap tahun. Dan jadi saya rasa membantu pendapatan hasil kerja seni saya. Jadi secara overallnya saya nak ceritakan kepada anak-anak muda ni, kalau kamu bermain muzik, seriuslah. Kamu kena bersungguh-sungguh. Belajar daripada orang-orang yang berpengalaman dan yakin dengan diri kamu sendiri. Antara produk-produk yang album di bawah Luncai Emas yang kita keluarkan dan pelbagai genre, ada yang mainstream, ada yang independent, ada yang puisi. Ini memang album lama yang ini bukan kita keluarkan, tapi Dato' M. Nasir di dalam album Gembara ni. Kita tengok cover dia, kita boleh tahulah watak Iqbal ni. Marga Satwa. Awal tahun 2020 kita rilis album dia. Pita Hati Fonetik. Ya. Album dia dulu, lepas ni actually album Runut Bunyi. Daripada Terbaik Dari Langit. Ini hamba Big Boss M. Nasir. Dato' M. Nasir. Album ni album kompilasi waktu dia buat konsert Satu Hikayat ni. Satu Hikayat kita keluarkan kompilasi. Dia ada lebih kurang 14 album. Kita keluarkan dia 14 lagu. Satu album mewakili satu lagu. Sejarah 40 tahun perjalanan dia. Keperatasan ni satu projek khas dia. Antara dia buat Masnawi Rumi. Ini adalah dia nyanyikan puisi karya Jalaluddin Rumi. Ni besar punya projek. 5 lagu. Puisi Jalaluddin Rumi ini adalah penyajak terkenal Sufi ya. Kita buat kerjasama dengan ITBM Institut Terjemahan Buku Malaysia. Ini memang antara peringkat awal Luncai Emas bermula lah. Antara awal 90-an Joey, siapa yang terkenal Joey ni sekarang ni dia memasuki dunia lawak, jadi pelawak ya. Album dia mempunyai suara yang baik, Ramaian. Ini juga independent band juga, muzik dia. Lagu-lagu yang saya rasa boleh cuba dengar dan saya yakin anda akan berminat dengan lagu-lagu mereka. Memang konsep Luncai Emas ni kami tidak, bukanlah satu fokus ini sebab sebagai sebuah syarikat rakaman, kita kena luaskan kita punya wilayah pengedaran. Jadi kita tak memilih asalkan kita yakin muzik tu baik ya, daripada irama Malaysia, daripada pop rock, daripada album rap pun kita ada kalau nak tahu lagu Zuhud yang dinyanyikan oleh Dato' M. Nasir bersama Kimi Kimo dan Lukas Gita tu adalah produk kita. Publishing dengan Luncai Emas, berduet dengan Dato' M. Nasir, tapi kami bekerjasama untuk pengedaran melalui Universal Music. Itu adalah satu plan tindakan marketing lah. Spider, ini album ke-6 lah daripada zaman Ngamho, Aladdin, Nazraku, Bintang 12, Kita Satu dan last kali adalah Angkabut. Sepanjang perjalanan Spider, kita pun sama juga melihat kejayaan demi kejayaan yang dia orang kecap. Kebanyakan artis ni Dato' M. Nasir benarkan dia produce sendiri. Itu dibenarkan. Tapi kita pantau, macam saya kata tadi, kita pantau dan dia orang akan minta Dato' beri pandangan, buat lirik ke, buat arrangement ke apa ke. Dan bila dah siap, kita akan dengar sama-sama. Kalau kita puas hati, barulah kita start planning on the nak marketkan lagu-lagu tu. Jadi bila kita melatih artis tu, dia bukan setakat jadi penyanyi saja. Dia juga jadi komposer dan dia juga adalah jadi penerbit album. So ini yang ilmu yang kita beri pada artis-artis yang muda-muda ni untuk dia dapat memanjangkan lagi karier dia di masa depan. Hari ini kita nak tunjukkan cara mana kita nak upload sebuah video ke YouTube ya. Sebab YouTube ni sangat popular pada kalangan masyarakat. Semua orang tahu, semua orang boleh upload.
Tapi kali ni beza je, kita nak upload perkara yang pasal muzik ni kita buat perniagaan, kita nak monetizekan dia, ya, mendapat hasil daripada muzik video kita. Sekarang kita berada di YouTube account channel Luncai Emas. Kemudian kita pergi ke create dan tekan upload video lah. Kemudian dia akan keluar satu link untuk kita upload video dan skrin akan keluar macam ni, okay. Dan dia akan keluar drag and drop video files to upload dan kita select files. Kemudian pilih video. Okay, kita dah pilih video lamunan anak bulan, video lirik, dan dia akan keluar details untuk kita masukkan title, nama artis, ramaian, kemudian tajuk lagu, lamunan anak bulan, jenis video, official, lirik video. Description selalunya kita dah set as default, letakkan dia punya hashtag. Sebagai contoh, hashtag nama artis lah. Ianya penting untuk promotion. Description yang penting kita perlu masukkan kredit lagu, tajuk, nama artis, komposer, selepas penulis lirik, hak cipta lagu dan lirik. Kemudian kita boleh tambahkan seperti producer, penerbit lagu, mastering di mana. Kita nak isikan lirik pun boleh. Yang kita dah setting default, kita terus maintain dia. Sebagai contoh, P2020 Luncai Emas, Senior Berhad, Alright Rhythm. Ini penting untuk kita tahu lagu ni rakaman tahun bila. Kemudian kita boleh letakkan link-link yang kita boleh letakkan social media. Kemudian kita pilih thumbnail. Selalunya dah di custom oleh artis, jadi kita masukkan lah. Kemudian kita boleh pilih playlist. Selepas playlist, kita pastikan video ni tidak mempunyai konten untuk kids. Bila rights management, kita perlu pilih monetize in all countries. Kita pilih policy applied to copies of your video, turn on content ID matching. Bermaksud lagu yang ada dalam video, lagu itu kita perlu matchingkan dia, sebab kita kena pilih turn on content ID. Lagu itu bermaksud content ID. Kita pilih match policy, monetize juga. Kita terus masuk ke asset information. So asset information ni bermaksud rakaman lagu yang ada dalam video. Kemudian yang paling penting ISRC, International Standard Recording Code. Kemudian UPC, Universal Product Code. Kemudian release date. Okay, so dia dah masuk pada step monetization. Monetization ada advertisement, type of advertisement. Jadi advertisement kita perlu pilih ke semua advertisement yang ada. Sekiranya kita tidak pilih, dia akan tidak ada royalty yang pendapatan yang akan masuk nanti. Selepas monetization, ada video element. Ianya akan muncul di hujung video tersebut. Pilih target video kita untuk ditayangkan. Selepas end screen, ada add cards. Cards ni lebih kepada link ataupun videos yang akan muncul sewaktu kita tonton video tu di atas video. Dan kita dah sampai step visibility ataupun dipanggil publish. Jadi ada satu soalan cukup mas boleh bagi tips bila waktu yang sesuai untuk kita upload sesuatu video yang baru? Jika video baru adalah digalakkan untuk upload pada hari Jumaat pada pukul 9 malam. 9 malam Jumaat. Ya. Yeah. Sebab di situ potensial untuk orang menonton YouTube ataupun menggunakan aplikasi video di handphone lebih ramai berbanding hari biasa. Itu semua dah dibuat kajian statistik lah. Jadi dia memang dia kalau hari Isnin dia panggil Monday Blues. Monday Blues. Friday dia Happy Weekend. Jadi itu Jumaat Ya, betul. Jumaat 9 malam. Saya nak tanya sikit yang pasal UPC tadi. UPC, ya. Cik Gan cakap macam satu lagu tu dia punya UPC dia sendiri. So kalau macam satu album tu means you kena beli 10, ada kata satu album tu ada 10 lagu. Means you kena beli 10 UPC ke macam mana? Okey, jangan keliru dengan UPC dengan ISRC ya. Okey, ISRC ni adalah macam saya kata tadi, dia adalah kad pengenalan lagu. MY tu apa, Malaysia. Luncai Emas LE.
Kalau Warner Music, MYWM. Kalau apa ni, Universal Music, MYUM. Itu ada kod dia. Kita Luncai Mas. Lepas tu kita ada audio 1, video 2. Itu yang jadi yang dah di-explain tadi. Lepas tu tahun dia dan ada 5 digit terakhir, you punya kod you sendiri lah. Okey. Tapi UPC ni pula juga 12 digit yang untuk keluarkan produk. Okey, kalau katakan satu album tu ada 10 lagu. 10 lagu tu ada ISRC, tapi dia ada satu aja UPC. Bila kita upload tu UPC dia satu sebab dia melekat lagu tu dalam satu album tu. Tapi let's say kita tarik sebelum album tu keluar, kita ambil satu single dulu. Kita nak upload single dulu. Album belum keluar lagi. Single tu kita keluarkan, dia ada ISRC dan dia ada UPC juga. Jadi bila UPC yang lagu ni pula dengan yang dalam album tu walaupun lagu sama, different. Dia lain, dia berbeza. Sebab UPC ni dia produk dia macam that point of sale, dia nak pergi, dia orang detect dengan apa kan, dia scan kan kat counter tu kan, scan tu semua dia orang detect it's a different product. Kalau sama nanti dia clash. Kenapa? Tadi ada dua. Rupa dia lagu sama tapi yang tu satu single je, yang ni lagu yang single tu ada dalam 10 lagu tu. So dia different kat situ. Semuanya apa yang kita terang tadi yang Cik Nabila tu adalah itu terlalu teknikal lah. Tapi yang tadi saya nak kesan tadi penting mungkin yang kurang faham ISRC dan number ni semua, sebab itu adalah macam membuka pengenalan lagu. Ya, dan benda tu penting untuk didetect balik because once sudah masukkan dalam YouTube ni, orang boleh download, orang boleh copy balik, orang boleh tampal balik kan. Jadi itu akan, ini satu masalah baru pada kita. Kadang dia gunakan audio ditarik, dia pakai untuk kenduri kahwin dia. Dia pakai lagu kita kan. Jadi benda tu kita ada audio match. Jadi kita syarikat yang kita menjaga kepentingan pengkarya lagu-lagu ni semua pemilik dia. Jadi kita tak boleh digunakan menggunakan sewenang-wenangnya. Jadi part tu kena perlulah mendidik copyright orang ni. Jadi tadi ialah undang-undang YouTube pun dah masukkan violence ke kid, menggunakan kanak-kanak pun tak boleh. Menggunakan satu elemen kanak-kanak pun tanpa macam kita nak jual pengaruh kanak-kanak tu untuk buat duit kan. Itu YouTube pun tak benarkan. Lepas tu tadi right management. Right management ni untuk business sebab itu adalah database. Sekarang ni dunia teknologi digital ni data tu sangat penting bagi kita. Jadi semua kita dah upload di YouTube, Spotify apa semua kita dah ada data kita. Jadi itu yang penting dia, kita pantau ke mana saja lagu-lagu produk Luncai Mas ni keluar daripada YouTube ke streaming ke iTunes ke apa semua, even TikTok yang terbaru tu pun kita boleh detect lah. Jadi how nak mengejar mendatangkan hasil yang datang balik kepada kita dan kita boleh beri pada hati-hati royalty, komposer royalty semualah. So selesai sudah sesi temu bual dengan Cik Kion tadi daripada Luncai Mas, dari mana dia sharekan dia punya pengalaman dalam bab production dan marketing. Yang best dia ada throwback sikit lah cerita kerja-kerja dia zaman 80-an, 90-an dulu lah. So kita berterima kasih lah dengan input yang diberikan oleh Encik Kion. Ya, betul. Tapi itulah kesian si Yus kena pegang les masa belajar YouTube tadi. Yalah, tapi kalau tak kita pun takkan tahu pasal bab monetization, pasal UPC, SRC, bagai itulah kan. Yang penting sekarang kita dah tahu bila waktu sesuai untuk upload video dekat YouTube. So dia macam kreativiti dengan bahagian management ni kena jalan selari. Itu yang kita nak. Yang penting kita kena sentiasa ikut peredaran zaman lah. Kita jangan stuck dengan satu zaman je. Bak kata orang putih, adapt or die. Yeah. Untuk episod seterusnya, kita akan bersama dengan seorang musician dan vokalis yang juga merupakan seorang komposer dan producer bagi membincangkan topik penulisan lagu. Kita akan dengar pandangan beliau dari aspek songwriting, kaedah beliau membuat lagu dan lain-lain lagi. Sehingga kita berjumpa dalam episod yang akan datang, jangan lupa share, like dan subscribe ke channel Pudipang and click on the notification bell. Bye.